Ummu Sulaim ni selalu tokoh perempuan lah yang selalu kita berjumpa dalam hadis-hadis. Rapat benar dengan Nabi SAW. Mak Anas lah. Mak Anas tu Ummu Sulaim. Rapat benar. Nabi SAW selalu pergi ke rumah dia, tidur di rumah dia. Dan Ummu Sulaim ni antara riwayat dia sebut, bila Nabi pergi tidur atas tikar di rumah dia tu kan, dia kokok tikar tu. Sebab apa? Bau wangi. Bau wangi dia jadi ibu air wangi pula. Itu peliknya. Ambil bubur dalam botol, simpan. Wangi. Itu antara yang disebutkan oleh Ummu Sulaim lah. Adik-beradiknya Ummu Haram. Ummu Haram. Ummu Haram yang pergi perang di Cyprus tu, dan balik jatuh atas kuda tu kan, mati. Pergi perang di zaman Sayyidina Uthman. Di zaman Sayyidina Uthman, adik-beradik dia lah Ummu Sulaim. Dan banyak keberkatan yang berlaku melalui dia. Di rumah dia banyak keberkatan. Makanan yang sikit jadi banyak di rumah dia. Kalau cukup untuk beberapa orang saja, bila mari beberapa ratus orang cukup makan. Beberapa puluh, bekas sekali, banyak kali. Keberkatan Nabi SAW banyak berlaku di rumah dia. Ini kelebihan dia Ummu Sulaim ni. Dan ada ketikanya mak dia panggil, dan ada hadis akan jumpa mak kepada Ummu Sulaim, namanya Mulaikah. Mulaikah jemput Nabi SAW makan. Nabi SAW pergi. Nabi SAW pergi. Tidak kata lelaki saja jemput pergi dah, perempuan pun dia pergi. Dalam hadis akan datang kita akan jumpa. Mulaikah tu mak kepada Ummu Sulaim ni lah. Yang ni Nabi SAW mesra dengan belakang seluruh keluarga ni. Kita tengok mesra sangat. Pada malam harinya pula beliau mengiringi Safiyah sebagai pengantin kepada Nabi SAW. Dia menunjukkan hak adat kita kan, duduk buat ni. Dia nak begitu hantar perempuan pergi kepada lelaki, itu ada asasnya. Ada asas. Apa orang panggil? Iring, bertandang. Ni iring bawa pergi kepada pengantin itu. Itu memang ada sunnahnya, boleh dipakai. Mengantar ni, mengantar daripada rumah jauh, ramai-ramai ni tak, bawa seorang dua, bawa pergi ke pintu bilik. Itu maksudnya. Hak mengantar tu pun boleh juga ada sunnah juga mengantar tu pun. Ni bawa pengantin perempuan pergi kepada lelaki, atau pengantin lelaki kepada perempuan. Itu kedua-duanya boleh. Tidak salah kalau kita buat. Contohnya di sinilah. Pada malam harinya pula beliau mengiringi Safiyah sebagai pengantin kepada Nabi SAW. Jadi Nabi pagi itu jadi sebagai pengantin baru. Sebelum tu dalam perjalanan pulang, Ummu Sulaim mengandam Safiyah untuk Rasulullah. Andam. Okey, kita panggil mak. Jadi mak andam lah. Boleh. Hak tidak rasmi ke, hak rasmi ke boleh, tak salah. Jadi mak andam. Yang ni menyiapkan pengantin itu, menyiapkan pengantin tu biar comel. Hak tu hendak ni tak salah. Boleh. Walaupun secara sukarela ataupun secara bayar pun tak apa, boleh. Sini hak sukarela lah. Dia mengandam. Andam itu sebenarnya bahasa Farsi. Mengandam tu, andam tu maknanya tubuh. Asal dia tubuh, badan itu andam. Mengandam tu menyiapkan tubuh. Safiyah untuk Rasulullah SAW. Pada malam harinya dia mengiringi Safiyah sebagai pengantin kepada Nabi SAW. Pada ketika itu baginda bersabda sambil menghamparkan seperah daripada kulit. Seperah. Seperah ni pun bukan bahasa kita, asalnya bahasa Arab. Sufrah. Sufrah ni pelapik tu lah. Pelapik untuk letak barang-barang, alas makanan ni. Ini kita seperah ni daripada bahasa Arab.
Ambil rata dah. Andam daripada bahasa Parsi, bahasa Parsi. Seperah daripada bahasa Arab. Bewah pula daripada bahasa Sanskrit. Itu bahasa Kelantan tu. Sanskrit. Tak ada dalam bahasa surat kan, bewah. Tak ada. Menunjukkan Kelantan ni dia ada istimewa juga. Dari segi dapat bahasa ni, dapat bahasa kita tengoklah mengikut kajian anak lah. Bahasa Arab ke, ada benda-benda yang tidak ada dalam bahasa Melayu yang lain. Ke depan, dia ke depan. Wallahu a'lam sejauh mana. Tapi kalau kita tengok memang dari segi bahasa, misalnya bekwa, itu tak ada dalam bahasa lain, tapi dalam bahasa Kelantan ada. Asalnya viwah dalam bahasa Sanskrit, maknanya perkahwinan. Bekwa untuk perkahwinan lah. Bekwa ni untuk berkahwin lah. Viwah. Supaya juga kan daripada bahasa Arab, hak tak ada dalam bahasa lain. Misalnya kita kata rok, masuk dalam rok, itu tak ada bahasa lain. Tak ada dalam bahasa lain. Jeluh, jeleruh, hak tu bahasa Sanskrit, tak ada dalam bahasa Melayu lain. Bahasa Kelantan yang ada. Pelik juga tu. Banyaklah yang saya perhati, duk tengok. Benda ni kita duk buat kerja juga. Benda ni pun tengok, memang banyak yang tidak ada dalam hak lain. Itu pelik. Seperah, tapi bila jadi Melayu tu dia jadi tukar lah kan. Seperah, asalnya sufrah. Dia apa? Lepas tu Nabi SAW kata, sesiapa yang ada apa-apa makanan, bawalah kemari. Mana ada gapo ada, mari. Maka ada yang membawa buah tamar, ada pula yang membawa minyak sapi. Kata perawi, yakni Abdul Aziz, saya rasa dia, yakni Anas telah menyebutkan sawiq. Sawiq itu macam sagung lah, sagung gitu. Kata Anas, mereka pun mencampurkan bahan-bahan makanan tadi sehingga ia menjadi hais, yakni sejenis makanan. Itulah yang menjadi kenduri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hais tu apa dia? Dalam nota bawah tu 425, sejenis makanan yang disediakan daripada keju, minyak sapi dan buah tamar. Itu makanan biasalah. Makanan Nabi SAW dan sahabat-sahabat dia yang biasa, keju, minyak sapi, tamar. Itu makanan yang umum di kalangan mereka. Campur-campur tu jadi hais. Lepas tu kita tengok nota tu seterusnya, pengajaran. Banyaklah pengajaran daripada hadis ni yang kita dapat. Antaranya, yang pertama, keharusan menggunakan perkataan sembahyang ghadat untuk sembahyang subuh. Salatul ghadah, salatul ghadah, itu untuk sembahyang subuh boleh kita nak guna perkataan sembahyang ghadat. Sembahyang ghadat tu maksudnya sembahyang subuh. Sebab apa dalam hadis ni digunakan begitu, dan biasa digunakan semasa Nabi SAW. Tidak kata sembahyang subuh sahaja. Dan sembahyang subuh tu pula ada dalam hadis tadi, dia kata sembahyang pada waktu ghalas. Ghalas ni awal waktu subuh. Mengikut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan ramai lagi yang lain, mereka mengatakan sembahyang subuh molek sembahyang pada waktu ghalas. Ghalas makna masa gelap, awal waktu subuh lah. Bila fajar sadiq nampak, kelihatan, itu tanda masuk waktu subuh. Lepas pada tu kan siap-siap, ambil air sembahyang apa-apa yang perlu, sembahyang tu. Itulah yang lebih afdal. Awal-awal sembahyang subuh. Tapi Imam Abu Hanifah dan ramai lagi orang-orang yang sependapat dengan dia mengatakan sembahyang subuh lebih afdal dikerjakan pada waktu isfar, orang panggil. Isfar ni waktu sudah cerah tanah. Kita bahasa Kelantan ni kata sudah cerah tanah. Matahari tak terbit lagi, tapi nampak dah. Nampak dah cerah tanah. Saya kata lebih afdal situ. Waktu ghalas boleh dah, sembahyang tu sudah masuk dah waktunya.
tetapi yang lebih afdal ialah pada waktu isfar, dia panggil. Waktu nanti kita apabila sampai di tempat dia, kita bincanglah dengan lebih panjang. Sekarang ni sekadar tu saja dulu. Yang kedua, keharusan membonceng di atas belakang binatang. Jika binatang itu membawa, itu jatuh sikit antara itu dengan membawa tu sepatutnya ada mampu. Mana ada risalah ni, baikilah. Jika binatang itu membawa, di celah tu ada, jika binatang itu mampu membawa, orang yang menaikinya. Sebenarnya sangat banyak hadis yang menyatakan keharusan membonceng. Naik gendong, bergendong boleh. Kalau kita nak bergendong, boleh. Naik binatang pun seperti hemar. Walaupun hemar tu kecil, tapi gagah hemar ni. Hemar ni binatang yang gagah. Boleh. Naik kuda lagi boleh lah. Naik unta lagi lah, lebih besar kan. Tapi kalau binatang tu tidak mampu, sampai tu duduk, tak boleh. Tebal juga, dosa kita, haram. Harusnya dalam keadaan binatang itu mampu bawa. Itu harus. Kalau tidak harus lah. Kena naik seorang boleh. Naik seorang, tak boleh naik dua. Itu kalau binatang kan. Dalam Islam ni pun dia jaga juga binatang. Kena jaga juga binatang, setara binatang. Jadi bermaknanya kalau naik motor, naik apa lagilah boleh, sebab dia tidak ada gapo-gapo, sakit gapo tak ada. Walau bagaimanapun, motor pun dia ada hak dia juga kan. Siapa kepek tayar tu dah, naik gendong ramai tak boleh juga. Dan boleh bahaya misalnya. Itu terikat dengan peraturan yang lain pula lah. Kalau pihak pemerintah mengatakan tak boleh, sekat 2 orang saja, lebih pada tu dia boleh samai, boleh denda. Itu dia berhak. Kita tak boleh bobek kata, tak boleh. Lepas tu kalau dia denda, kena bayar nak kan, ada salah. Dia ada kira-kira dia. Islam ni mengambil kira juga, orang panggil hukum wad'i. Bukan hukum syarak saja. Tak. Hukum wad'i, hukum yang dibuat oleh orang, sekiranya hukum tu, benda tu boleh, baik, dia terima juga. Dan ada ikatan syarak juga, dia masuk juga dengan syarak. Asalnya tidak syarak, dalam syarak tak ada sebut boleh buat. Peraturan misalnya kalau langgar api merah, pergi semacam, dia denda. Tak ada dalam Quran, dalam hadis apa, tak ada. Tapi kita boleh pakai, kena pakai tu. Sebab kewajipan mengikut pemerintah tetap ada. Benda-benda yang lagu saat ni lah, kalau dia tidak benarkan, adalah tu dalam perkiraannya bahaya ke apa ke, kena ikut. Tak ada kena-mengena dari segi menyeksa motor tu, tak ada. Sebab dia tidak binatang. Kalau binatang tu kes menyeksa. Dan kalau binatang tu boleh, misalnya kita kata boleh, kalau peraturan pemerintah mengatakan tak boleh di sini, tak boleh bawa kereta lembu, dia akan berak tengah jalan tu. Boleh, dia boleh buat gitu. Kita kena patuh, jangan pergi. Mana Islam ni dia terbuka lah sebenarnya. Terlalu sangat menjaga peraturan, disiplin. Banyak hak membonceng ni, Nabi SAW sendiri pun gendong orang tu, gendong orang ni. Banyak dalam hadis. Yang ketiga, elok bertakbir dan berzikir semasa berperang. Elok. Amalan ini sesuai dengan firman Allah berikut ini: Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan sesuatu pasukan, yakni musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya. Dan sebutlah serta ingatilah Allah dengan doa dan banyak-banyak supaya kamu berjaya. Itu dalam Quran sebut. Jadi zikir itu, kita dalam keadaan tak tahu tu bila nak mati tu, perang ni. Jadi kena ingat ke Allah sama. Kena ingat ke Allah sama. Supaya juga perempuan, kita kata ketika mengandung tu sepatutnya boleh cuti lah sembahyang. Dan kalau bagi kotor pun boleh cuti lah.
Ketika mengandung tu penat lagi, nak bangun pun susah dah kita kata.